Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membincangkan subtopik 44, persenyawaan dan kehamilan. Okey, jadi kita tengok dahulu standard pembelajaran 4.4.1, di mana untuk standard pembelajaran ini murid mestilah boleh berkomunikasi mengenai proses persenyawaan dan juga proses penempelan embrio. Jadi tunjukkan pada gambar rajah ini, dia menunjukkan apa yang berlaku di sini. Ini merupakan proses pengovulan, di mana ovari ini akan melepaskan ataupun membebaskan ovum, dan ovum ini akan masuk ke dalam struktur dinamakan sebagai tube fallopian. Ini merupakan tube fallopian. Dan untuk berlakunya persenyawaan, sperma mesti berjumpa dengan ovum di dalam tube fallopian ini. Dan ini ditunjukkan bahawa ada sperma sedang mengelilingi ovum dan berlaku proses persenyawaan menghasilkan struktur dinamakan sebagai zygote. Dan ditunjukkan di sini selepas penghasilan zygote, mulalah proses pertumbuhan ataupun penghasilan sel-sel baru, di mana proses yang dinamakan sebagai mitosis ini akan menyebabkan zygote mula menghasilkan banyak sel. Di sini tunjukkan 2 sel terhasil. Kemudian di sini tunjukkan sel telah menjadi lebih daripada 2 sel. Ini semakin banyak sel. Semasa zygote ini menuruni tube fallopian, sel-sel akan bertambah. Sehinggalah pada satu peringkat, bila sel ini, zygote ini, telah masuk ke kawasan uterus, dan akhirnya berlaku proses penempelan di sini. Jadi penempelan zygote berlaku dalam uterus. Okey, jadi kita tengok dahulu maksud persenyawaan dan juga kehamilan. Jadi persenyawaan ialah proses persenyawaan dan membawa kepada kehamilan. Jadi dia melibatkan proses persenyawaan. Persenyawaan maksudnya perjumpaan atau pergabungan di antara nukleus sperma dan juga nukleus ovum. Dan ini yang boleh membawa kepada kehamilan. Dan penghasilan zygote, dan zygote ini boleh menempel pada dinding uterus. Sekarang kita tengok apa yang berlaku dalam proses persenyawaan dan kehamilan ini. Jadi bermula daripada pengovulan, di mana ovum akan dibebaskan masuk ke dalam tube fallopian, dan jika berlaku persetubuhan, maka sperma akan masuk, dan jika sperma tadi sampai ke tube fallopian, maka akan berlaku proses persenyawaan. Dan persenyawaan yang menghasilkan zygote itu akan menyebabkan zygote menempel pada dinding uterus dan menyebabkan berlakunya kehamilan. Kita tengok dengan lebih detail, di mana pengovulan adalah proses penghasilan ovum dari ovari pada waktu subur. Dan kalau kamu masih ingat, ini berlaku lebih kurang pada hari ke-14 dalam kitab haid. Okey, semasa persetubuhan, sperma dipindahkan ke dalam faraj. Jadi sperma ini akan berenang daripada faraj melalui cervix, kemudian pergi ke uterus sehinggalah sampai ke tube fallopian. Jadi persenyawaan akan berlaku di dalam tube fallopian, di mana genetik sperma akan bercantum dengan genetik ovum. Maka berlakulah proses persenyawaan. Okey, kemudian selepas penghasilan zygote menghasilkan lebih banyak sel, zygote akan bergerak menuju ke arah uterus dan penempelan akan berlaku di uterus. Jadi embrio, pada peringkat ini dah dipanggil sebagai embrio, akan menempel pada dinding uterus. Kerana zygote telah diistilahkan pula sebagai embrio.
Dan bila penempelan berlaku, maka bermulalah tempoh kehamilan. Wanita akan jadi hamil. Sekarang kita tengok pula laluan sperma untuk bertemu dengan ovum semasa proses persenyawaan. Jadi sperma dihasilkan oleh testis yang bertanggungjawab untuk menghasilkan sperma ini. Dan sperma ini akan bergerak melalui ductus sperma sehingga sampai pada struktur dinamakan sebagai vesicle semen. Kemudian sebenarnya di vesicle semen ini sperma akan menerima bersama-sama dengan dia cecair nutrien yang dihasilkan oleh kelenjar prostat, dan bila dia bergerak melalui uretra ini pada peringkat ini sperma bergerak dalam cecair dinamakan sebagai air mandi. Okey, seterusnya sperma akan keluar melalui struktur dinamakan sebagai zakar atau penis, dan sperma ini akan masuk ke faraj perempuan. Ini yang berlaku. Sperma akan dilepaskan dalam faraj di sini, dan sperma akan menggunakan ekornya untuk berenang melalui bahagian cervix, kemudian masuk ke uterus dan akan bergerak masuk ke tube fallopian. Jadi itu pergerakan yang berlaku pada sperma. Dia akan melepasi cervix dan masuk ke uterus dan mesti sampai ke tube fallopian. Maka di tube fallopian inilah berkemungkinan akan berlaku persenyawaan. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5 sperma akan berjaya berjumpa dengan ovum. Tapi kamu kena ingatlah semasa sperma ni keluar daripada zakar, sebenarnya ada berjuta-juta sperma, tapi kebanyakannya akan mati dalam perjalanan untuk menuju ke arah tube fallopian, disebabkan oleh kehilangan tenaga, disebabkan oleh keadaan dalam sistem pembiakan perempuan yang mungkin tak sesuai bagi sperma untuk hidup. Jadi yang berjaya cuma mungkin berpuluh atau beratus sajalah. Okey, sekarang ini tunjukkanlah apa yang berlaku dalam proses persenyawaan. Ini sperma bergerak pada masa yang sama, ovum juga bergerak dan mereka akan berjumpa dalam tube fallopian, menghasilkan zygote dan akhir sekali menghasilkan embrio yang akan menempel pada dinding uterus. Jadi, persenyawaan merupakan proses pergabungan nukleus sperma dan nukleus ovum di tube fallopian untuk membentuk zygote. Masukkan dengan persenyawaan. Sekarang tengok pula persenyawaan dan penempelan. Okey, persenyawaan ialah pergabungan sperma dan ovum di dalam tube fallopian untuk membentuk zygote. Ini disebutkan. Bermula daripada proses pengovulan, di mana ovum akan dilepaskan oleh ovari untuk masuk ke dalam tube fallopian dan bergerak di sini pada masa yang sama atau mungkin dalam tempoh julat 3 hari, sperma telah pun bergerak jika berlaku persetubuhan bergerak masuk sampailah ke tube fallopian dan berjumpa dengan ovum di sini dan berlaku proses persenyawaan. Kemudian zygote yang terhasil daripada persenyawaan ini akan mula menuruni tube fallopian dan pada ketika itu akan berlaku proses pembahagian sel dinamakan sebagai mitosis, sehinggalah
pada satu peringkat zygote ini sekarang ini dikenali sebagai embrio akan menempel pada dinding uterus. Dan ini menunjukkanlah selepas penempelan itu bila masa semakin bertambah, dapat dilihat di sini dia berlaku hubungan secara fizikal di antara embrio dengan dinding endometrium uterus ibu dia. Penempelan ialah embrio yang berkembang daripada zygote melekatkan dirinya di dinding uterus. Jadi itu yang dimaksudkan dengan penempelan. Jadi kita berhenti di sini dulu untuk bahagian pertama subtopik 43. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.